على آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. Amma ba'd. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Jalla wa Ala. Pada malam ini kita diberikan kesempatan oleh Allah dengan inayah daripada Allah untuk sama-sama kita meneruskan perbincangan kita, yang mana kita masih lagi membicarakan tentang tajuk nafkah. Hari itu kita berhenti pada syarat suami wajib memberikan nafkah kepada isteri, yang mana ada dua syarat yang disebutkan. Isteri menyerahkan dirinya kepada suami, isteri mengikut suaminya di tempat atau di rumah yang dipilih oleh suaminya. Kemudian kita bincangkan dulu tentang qadar nafkah isteri dikira berdasarkan kepada keadaan suami. Ini apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat 7. Kalau kita ulang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Hendaklah orang yang mampu itu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia memberi nafkah daripada apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, yakni sekadar yang dia mampu. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Tidaklah Allah memberatkan seseorang melainkan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Dan orang-orang yang dalam kesempitan itu hendaklah ingat bahawa Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan. Baik, itu dalil tentang faktor kemampuan suami. Baik, yang seterusnya kita bincangkan hari itu tentang syarat-syarat dia, dan malam ini kita sambung tajuk yang berikutnya. Kalau ikut kitab ni 880 ke surat 880. Kalau besar berapa tu? 246 lah. 247. Ui, 7 lah. 746 besar. Baik, qala al-musannifun hafizahumullah. Adakah nafkah kepada isteri berbentuk tamkin atau tamlik? Benda apa pula tamkin dan tamlik ni? Baik, sebelum ini telah dijelaskan perbezaan di antara tamkin dan tamlik dalam perbahasan mengenai nafkah usul kepada furu' dan nafkah furu' kepada usul. Yang tu yang telah kita bincangkan awal hari itu pada tajuk nafkah ini. Baik, tamlik yang dipemilikan ialah apabila suami tidak memberikan nafkah pada waktunya dan keperluan memberikan nafkah tersebut telah tiada, maka suami dikira berhutang dan perlu menjelaskannya. Itu dikira, kalau nafkah tu tamlik, maknanya milik kepada isteri, maka suami dikira berhutang kalau dia tak bagi dalam kadar dan tempoh yang ditetapkan. Tamkin pula ialah apabila suami tidak memberikan nafkah kepada waktunya dan keperluan memberikan nafkah telah tiada, maka ia tidak dikira sebagai hutang. Ketika itu suami tidak wajib memberikannya. Itu ada dua beza yang kita huraikan hari itu. Baik, di sini kita simpulkan, jika isteri makan dan tinggal bersama suaminya sebagaimana yang biasa berlaku pada hari ini, tanpa ada perjanjian yang menentukan kadar tertentu makanan asasi dan al-udum yang mesti diberikan kepada isteri, nafkah ini dikira sebagai tamkin dan bukan tamlik. Maknanya hak tadi tu, dia kalau terlepas luput tidak dikira hutang. Kewajipan tersebut digugurkan dengan berlalunya masa, yakni ia terbuka, dia tidak diberikan padanya masa. Baik, jika isteri membuat perjanjian yang menentukan kadar nafkah yang tertentu dengan suaminya, ini kes kalau dia buat perjanjian lain. Asal tadi ni satu ni hak biasa. Ke ada tuan-tuan sini buat perjanjian? Tak kono. Tak gamak nak buat perjanjian.
kena bagi nafkah sehari RM10. Itu tu kalau ada akad macam tu dia dah jadi bukan tamkin, dia tamlik. Dan al-mu'min 'inda syurutih, orang beriman itu terikat kepada syarat-syaratnya. Kalau dia dah berjanji, orang beriman dia kena tunaikan janji tersebut. Itu beza dia. Baik. Jadi jika isteri membuat perjanjian untuk yang menentukan kadar nafkah dengan suaminya, ataupun qadi, maksud qadi di sini ialah pihak berkuasa agama. Kalau dalam istilah moden kita dikira macam hakim syar'i. Hakim syar'i, pejabat agama tu dikira. Kalau zaman dulu ni dia digunakan istilah qadi. Qadi telah mewajibkan suami membayar kadar nafkah yang tertentu kepadanya. Ketika itu nafkah tersebut mempunyai kadar tertentu dan mesti diberikan walaupun masa yang sepatutnya diberikan telah berlalu. Nafkah jenis ini dikira sebagai tamlik ataupun pemilikan. Isteri boleh meminta benda lain yang disukainya sebagai ganti kepada nafkah tersebut. Dia boleh minta ganti, tapi ganti itu pula pada kadarnya lah yang equal, yang berkaitan, yang bersamaan. Baik, jadi kalaulah tuan-tuan ke siapa-siapa bertengkar dengan isteri kan, dia minta pasal apa hari itu tak bagi dan sebagainya. Nah, ini ada dua kategori nafkah yang kita boleh asingkan. Kalau dia memang hidup macam biasa, kita katakan minta maaf je lah, hari itu tak bagi. Adakah dikira berdosa? Wallahu ta'ala alam. Benda tu kalau sebagai satu kewajipan kira berdosa. Tapi adakah dia dikira sebagai hutang? Tak. Kalau hak tamkin tadi, yang kita berdosa pasal apa? Pasal tanggungjawab suami bagi nafkah kepada isteri dalam keadaan dia mampu. Cukup syarat yang dia wajib bagi, dia kena bagi. Kalau hilang salah satu syarat yang menyebabkan jatuh gugur kewajipan, itu cerita lain. Tapi kalau wajib, kalau dah dihukumkan memang wajib suami itu bagi, dia gagal bagi, maka dia berdosa. Tapi hak yang dia luput tidak dikira hutang, dia bagi untuk yang lain pula. Berbeza dengan keadaan yang kedua. Yang kedua ni jarang-jarang berlaku. Tak tahulah ada tuan-tuan sini yang selebriti ke yang apa-apa, masa menikah buat perjanjian siap-siap berapa banyak nak kena bagi sebulan. Kalau ada jenis yang macam tu, dia kena jaga-jaga, pasal dia dikategorikan sebagai tamlik, hak kepada isteri tu. Bila pun masa dia kena bagi, ikut perjanjian yang ada. Dan dia dikira, kalau gagal bagi, pertama dosa, yang kedua dia dikira berhutang. Ini agama telah tentukan untuk kita. Baik, kesan uruf, yakni kesan kebiasaan setempat dalam menentukan kadar nafkah. Ini satu part, tuan-tuan, perbahasan pertama dia dalam perbahasan fiqh dia kena bahas benda ni. Yang keduanya dia dibahaskan dalam usul fiqh. Sejauh mana uruf itu, ataupun dalam bahasa kita kebiasaan adat setempat dalam menentukan kadar nafkah yang wajib diberikan. Dia bukan isu kadar nafkah saja sebenarnya. Ada banyak isu yang mana uruf setempat itu ada panggu dia di dalam penentuan hukum. Dah letak Quran, dah letak sunnah Nabi, dah letaklah ada last sekali hujung tu tentang bila mai pada praktikal, dia ada sikit ruang untuk kadar setempat, untuk environment, untuk adat kebiasaan, taraf hidup orang setempat. Itu ada dia punya ruang di dalam beberapa aplikasi hukum agama yang kita tak boleh mai ambil. Kita duk curuk mana ke, kita nak apply sebahagian kita, ia memang kadang-kadang dengan dalil yang terbuka dia memang terdedah kepada perbezaan ni. Kalau dalil yang spesifik yang menjurus hanya kepada satu, yang tu tak boleh pindah dah. Bila pun di mana tempat ribut taufan ke apakah, tetap tak boleh pindah. Tapi dalam bab hukum muamalat, dia ada benda yang terbuka, boleh untuk ditafsirkan dan diambil kira kepada keadaan setempat. Macam kes-kes munakahat, kes ahwal hukum peribadi ni, dia banyak yang berkaitan dengan hukum uruf. Macam yang kita bincangkan dulu pada bab mahar gitu kan, bab mas kahwin, mahar mithil kan, mas kahwin yang setara. Itu semua ada peranan di dalam uruf, yang mana satu orang yang faqih, satu orang yang yang tahu agama, dia kena ambil kira tentang benda-benda begini. Qadi kan, hakim mahkamah syar'i umpamanya, dia kena ambil kira dalam menentukan kadar-kadar yang begini. Dan itu juga sebenarnya merupakan antara senjata penting bagi orang yang berdakwah. Dia mengetahui
uruf dan keadaan serta keperluan setempat. Baik, qala al-musannifun, sebelum ini telah dijelaskan kadar makanan asasi yang mesti diberikan tidak terkesan dengan adat setempat dalam semua keadaan dan situasi. Kadarnya telah ditentukan, iaitu 2 cupak bagi yang kaya, 1,5 cupak bagi suami yang sederhana, dan secupak bagi suami yang miskin. Suami hendaklah memberikan roti kepada isterinya atau bijirin beserta keperluan untuk menjadikannya roti. Ini kerana makanan asasi adalah keperluan daruri dan tidak terkesan dengan perbezaan uruf atau kebiasaan setempat. Baik, ini satu part. Mengenai selain makanan asasi yang daruri seperti al-udum, hari itu kita bincang al-udum, pakaian dan sebagainya, ditentukan berdasarkan kebiasaan setempat pada masa itu. Walau bagaimanapun, kebiasaan tersebut mestilah tidak bertentangan dengan hukum hakam syariat Islam. Baik, kitab kita ni ditulis oleh pengarang yang tinggal di Syria. Jarang-jarang jumpa lah makan nasi sebagai makanan harian. Nasi tu buat makan nuri, makan besar tu. Jadi dia bagi contoh roti. Tapi poin nak sebutnya ialah dia tak terkesan dari sudut kadar. Secupak setengah, 2 cupak, itu tak terkesan. Tapi dari sudut material dia, bahan itu sendiri, kalau di tempat mereka ni diperkira dengan gandum, diperkira dengan roti. Mai kat tempat kita ada ke jangan jadikan makanan asasi tu roti. Secara umumnya masyarakat kita jadikan beras kan, nasi sebagai makanan asasi, maka untuk kiraan ini dia kena kira dengan bahan nasi. Itu dia katakan ada bahagian yang dipanggil sabit, dia tetap tak berubah. Tapi benda tu juga yang sama, dia akan berubah dari sudut material dia. Kerana itu dalam perbahasan para ulama, dalam semua keadaan dia ada benda yang dipanggil sawabit, benda yang tetap, dia tak akan berubah. Macam mana keadaan dunia pun benda tu tak berubah. Solat tetap fardu 5 waktu, tak berubah. Kalau musafir tetap ada rukhsah untuk dijamakkan dan diqasarkan solat-solat tertentu, maghrib dan isya, zuhur dan asar. Itu dipanggil sawabit. Ada pula dalam benda yang sama yang dipanggil mutaghayyirat wa mawarid al-ijtihad. Benda yang berubah, benda yang teknikal, yang dia berubah berdasarkan kepada suasana dan keadaan, dan juga dia terdedah kepada ijtihad. Maka apa benda yang berubah? Kalau kita cerita masalah salat tadi, hak salat tu tetap kena ada, tak, kewajipan tetap akan berlaku, tak kira macam mana keadaan sekalipun. Tak bolehlah seseorang itu menjadikan apa jua alasan untuk membolehkan dia meninggalkan salat, melainkan sudah gugur syarat wajib salat bagi dia. Mungkin dia orang dah keluar agama, mungkin dia tak balik lagi, mungkin dia gila, ataupun mungkin dia wanita yang dalam haid atau nifas. Yang tu. Tapi bila part mana yang dikatakan mutaghayyirat ni benda yang berubah keadaannya, ialah apabila dia sihat, dia solat berdiri. Bila dia sakit dan sebagainya, tak mampu nak berdiri, dia dibenarkan duduk pula berbagai cara yang ada. Nak duduk atas kursi kalau boleh, kalau mudarat duduk bersila, baik duduk atas kursi, walaupun dalam hadis Nabi duduk bersila kan. Tapi kalau orang tu nak duduk bersila jadi lebih mudarat, dah tentu bukan itu yang disyariatkan, maka dia duduk atas kursi. Ada orang dia boleh salat duduk dalam keadaan duduk tasyahud tu, itu dipanggil mutaghayyirat. Dan masa juga, kalau dia musafir, dia boleh ke depan dan ke belakang kan. Itu dipanggil mutaghayyirat. Sama macam kes ni tadi, yang sabit, yang dipegang oleh para ulama, kita cerita dalam konteks mazhab Syafi'i ini, kadar itu dia katakan tadi kekal, kaya, pertengahan dan miskin. Tetapi dia punya konten kepada sukatan itu, bahan tu berubah berdasarkan kepada tempat. Macam tempat mereka di sana, mereka makan roti, maka gandum dia ambil kira. Tempat kita makan nasi. Ada negeri di belah Afrika, makanan asasi dia pisang. Jadi kita kena ambil kira sukatan pisang tu pula. Jadi benda-benda macam ini sebenarnya tuan-tuan, fiqh itu dia tak jumud dan dia tak statik, dia dinamik. Dia memang dinamik, dia akan berubah.
Jadi orang yang jumud, orang yang ketat, dia takkan boleh hidup. Dan dia takkan boleh bermusafir. Dia akan jadi rasa susah. Dalam sangkaan dia kok susah tu yang lebih afdal, tapi sebenarnya susah yang dia rasa itu adalah hasil daripada kejahilan dia terhadap agama. Pasal tu dinamakan sebagai fiqh, faham bagaimana nak apply nas-nas agama. Baik, itu satu part. Yang kedua tadi ni ialah tentang selain daripada makanan asasi, maka yang itu seperti pakaian dan umpamanya tadi, yang ini dia terikat dengan keadaan semasa dan terikat dengan keperluan setempat. Tapi masih juga ada ikatan dia. Dia bebas bentuk pakaian. Kalau orang belah tanah Melayu, pakaian cara Melayu. Kalau dia duduk tempat belah negeri sejuk, maka tentulah nafkah dia berkaitan dengan pakaian-pakaian yang sesuai dengannya. Duduk tanah Arab, tentu pakaian dia yang serupa dengan suasana tu, kan? Itu yang mutaghayyirat dia, yang boleh berubah teknikal dia. Tapi tetap juga ada yang sabit, ada yang kekal dalam apa jua bentuk sekalipun, iaitu mestilah pakaian tersebut menutup aurat dan menepati hukum hakam syarak yang lain. Tidak jadi pakaian syuhrah. Maksud syuhrah apa? Tidak menjadi pakaian kemegahan yang mendatangkan kibir, rasa takabur ataupun riak. Tak boleh jadi macam tu. Ataupun pakaian yang mengganggu orang lain. Kita bincang tajuk pakaian hari tu, kan? Baik. Oleh itu, kadar nafkah tidak terkesan dengan kebiasaan setempat yang keterlaluan dan membazir, atau majlis-majlis keraian yang tidak bermanfaat, seperti yang banyak berlaku pada hari ini. Kita cerita bab kenduri kahwin ni, tuan-tuan, pada kita, tempat kita pun banyak membazir, kan? Tapi kalau cerita bandingan Arab tu lagi teruk bazir daripada kita. Bukan kata level orang biasa, sampai ke tahap level hak tinggi-tinggi hak mengaji agama. Tengok kat dalam internet lah, YouTube, kan, timbun nasi dia bubuh. Timbun nasi dengan segala kambing dengan segala apa makan tang tu pas makan terbongkang. Makan tengah malam lah. Kalau dari orang kaya lah, kan, kalau habis sekian tak payah lah, tak jumpa benda tu. Dia dah makan tu, dah membukit nasi tu, dia dah makan dah tinggal rata sikit, tinggal rata, kan, dia akan buat main lagi nasi tu, timbun lagi pula. Bila nak habis makan? Pasal tu kalau kita di tempat kita ni dululah dah kurang sikit. Dulu kalau siapa sukat ekonomi tanpa GST, kan, kita sukat belanja kita tanpa GST, makan di kedai Arab yang paling untung. Makan nasi Arab, pasal dia punya portion tu banyak. Jumlah makan mungkin RM60, boleh makan memang subuh, boleh makan 8 orang. Kalau makan kedai lain lebih, pasal banyak. Tapi lah ni dia pun pandai ejah dah. Orang Melayu tak makan banyak, bazir. Jadi dia pun buat sikit lah. Tapi mungkin dalam 5 tahun, 10 tahun dulu, makan nasi Arab tu kira paling ekonomi. Walaupun sekali keluar belanja besar, kan, 80 apa orang makan, 12 orang makan, padan lah. Kalau makan biasa-biasa pun mahal, kan. Tapi nak ceritanya, yang disebut oleh pengarang kitab kita ni, dia cerita tentang keterlaluan, pembaziran dan sebagainya. Sebenarnya itu memang masalah ataupun gejala seluruh dunia, umat Islam dan bukan Islam, membazir di dalam majlis-majlis yang tidak bermanfaat. Dan kalau dibincangkan di sudut negara, kita pun dah rasa kesannya, kan, bila banyak belanja tempat tak bermanfaat, yang tak sampai, bukan kata tak manfaat, manfaat pada hak guna lah. Untuk rakyat tak ada manfaat apa. Nak pakai jet sampai 7 nak buat apa, kan? Tapi kesan dia sampai kepada kita, nak kena collect balik benda-benda tu. Baik, yang berikutnya, kesan suami kesempitan untuk memberikan nafkah. Kitab fiqh ni, tuan-tuan, dia bincang belaka situasi-situasi dan keadaan-keadaan yang mungkin terpaksa dilalui oleh manusia. Jadi kalau berlaku yang macam tu, apa penyelesaian yang disadangkan? Baik, apabila suami kesempitan untuk memberikan nafkah, jika kesempitan tersebut disebabkan dia telah dikategorikan berada pada tahap sederhana atau fakir, sedangkan sebelumnya dia kaya, kesempitan tersebut tidak memberikan apa-apa kesan kepadanya. Isteri mesti bersamanya dan menerima apa yang berlaku dengan redha. Hak ni yang dikatakan susah dan senang dilalui bersama. Jika kesempitan bertambah sehingga ke tahap fakir sepenuhnya, ketika itu isteri boleh meminta fasakh nikah.
Ni part yang getir. Masa senang sekali, bila dah makin susah, ada ruang serupanya untuk fasakh nikah. Pasal agama tidak menzalimi. Kalau suami tu miskin, kan, dia mula dia sederhana ataupun kaya sederhana, dia bela anak, dia bela isteri dia. Bila dia makin jatuh, dia kena bela, tetap juga kena bela depa tu. Makin miskin, andai kata isteri tu dengan melepaskan ikatan perkahwinan itu, isteri mungkin boleh cari tang lain, atau mungkin dia ada keluarga yang dia balik semula ke, macam cerita Kasim Selamat apa semua kan, dia balik kat keluarga dia senang daripada duduk bawah kolong macam tu. Dan suami tu pula, bila dah makin sangat miskin, nak tanggung diri seorang pun payah, apatah lagi nak tanggung dua orang. Maka dikala itu sebenarnya ada ruang yang diberikan oleh syarak untuk dibuat pilihan. Bukan wajib, tapi dia boleh bincanglah benda tu atas dasar untuk meringankan beban kedua-dua belah pihak, supaya hidup ni tidak menjadi satu masalah. Kadang-kadang bila dia miskin, nak sara isteri pun tak boleh lagi dengan anak dan sebagainya, menyebabkan di situ ada ruang untuk isteri memohon fasakh nikah. Seandainya dia nampak jalan keluar di situ boleh meringankan kedua-dua belah pihak. Tapi pokok pangkal pun, kalau tuan-tuan nak fikir, dia kata, oh, takkan macam tu pula. Ya, sebenarnya ada yang tu, tetapi di atas dasar takwa kepada Allah. Itu ya, asas dia paling utama kena fikir. Keputusan yang dia buat ni atas dasar hawa nafsu semata-mata, ataupun atas dasar mendekatkan diri kepada Allah. Beza. Ada orang dia berpisah atas dasar nafsu, atas dasar dia bergaduh, atas dasar, ada orang dia terpaksa berpisah kerana itu mungkin lebih baik untuk kehidupan agama dia. Pasal hidup ni bukan sekadar hak dunia. Hidup ni nak bawa kita ke akhirat. Jadi kadang-kadang dengan satu-satu ikatan itu, na'udzubillah, kalau ia menjadi beban yang menyukarkan kita lebih dekat dengan Allah Ta'ala, maka ada pilihan kepada kita untuk meleraikan dia. Kalau dah tak boleh nak fix, tak boleh nak repair, maka itu ada sebenda yang diizinkan oleh syarak. Dan kalau dalam kes macam ini, dia akan membabitkan perundangan, isteri boleh tuntut fasakh ke mahkamah, maka ketika itu hakim akan menimbang kewajaran-kewajaran tuntutan si isteri tadi. Kalau dia luluskan, maka kita baca balik tajuk fasakh nikah hari itu ni, dia boleh menikah balik ke, tak boleh menikah ke, apa semua nak kena kira balik di situ. Yang ni kita ceritakan tentang keadaan kalau suami bertambah kesempitannya. Dia bukan mengajar, ini bukan bermaksud nak ajak isteri itu supaya tidak berterima kasih, masa senang bersama, masa susah lari. Tak, bukan maksud yang tu. Ini maksudnya ialah supaya tidak lagi tidak menambahkan beban yang ada. Boleh faham? Baik. Jika isteri meminta fasakh, qadi mesti menunaikannya. Maksud menunaikannya ni ialah selepas menimbang segala maklumat yang diberikanlah. Dan mereka berdua hendaklah dipisahkan. Walau bagaimanapun tindakan tersebut diambil selepas suami tidak mampu memberikan nafkah sekurang-kurangnya 3 hari. Sampai 3 hari tak ada makan, apa pun tak ada. Dan memang ramai manusia ni tuan-tuan yang tengok sampai apa pun tak ada. Kita mungkin rasa kurang-kurang sempit, bawa duit siling lagi kan, himpun duit siling tu, bawa pergi kedai duit siling RM50. Itu kira habis sesak dah tu. Ada orang memang tak ada apa, sampai ke tengah malam buta duk pergi cari barang-barang recycle, tin-tin buruk dan sebagainya. Berapa duit sangat nak dapat. Yang ada rasa iffah, ada rasa maruah diri tu, dia boleh keluar pergi cari dekat tong-tong sampah dan sebagainya. Kalau yang memang dah tak ada, dah habis fikir dah, dia akan duduk bentang sejadah, bentang tabung, buat kerja macam tu kan. Ialah bukan kita nak hina, tapi ialah setiap orang tu ada masalah yang kita pun tak tahu nak sukat. Barangkali dia memang dah tak boleh kerja apa dah, terpaksa minta sedekah, mengemis tu yang paling dia boleh. Nak buat macam mana? Mudah-mudahan Allah Ta'ala redha lah apa yang dia buat. Walaupun di dalam Malaysia ni kita tak tahu kan, yang kita bimbang kalau jadi sindiket. Hak sindiket tu, depa tu bukanlah dapat duit banyak pun, toki besar lah dapat banyak ke. Siapa cerita hari tu? Kawan yang pergi minta derma tu, ada orang kata kalah gaji pengarah 4 kolej je tak. Sehari boleh dapat sampai 1,000 collection kalau kena di tempat bagus tu.
Dua beranak pi. Belah Pinang ada kata belah Pinang kan. Mai dua beranak pi, apa nama, bentang tentu orang duk bagi RM10, collection yang bagi duit shilling baru ni. Sekali-kali tukar, ada yang cerita ni kawan niaga makan, dia kata sekali mai tukar duit shilling RM50, RM100 sehari. Cikgu pun tentu dapat macam tu. Dan dia kerja memang apa nama, sentiasa ada. Itu nasib masing-masing lah. Tapi atas dasar takwa kepada Allah kita suka lah. Kalau boleh cari rezeki yang minta sedekah pun halal juga sebenarnya. Kalau dah minta tak boleh nak pergi mana kan, dah dia tak ada apa nak buat, dah tak boleh buat, tak ada kerja nak buat. Ada orang dia kreatif, dia usaha juga. Ada orang yang Allah Ta'ala tak takdirkan dia cerdik untuk usaha yang tu, dia boleh minta ya. Jadi kita bagi setakat-takat boleh bagi, bagilah. Dari sudut orang yang bagi, dia tetap dapat pahala insya-Allah dengan ikhlas. Macam kita sebut dulu tu kan, hari tu baru ni. Bila kita bagi, satu benda yang penting, jangan ungkit dan jangan berkata kasar. Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan mengungkit dan dengan kata kesat, kata-kata yang menyakitkan hati. Nak bagi, tak mau bagi renyah senyum sudah, jalan slow ya, tak apa dah itu. Baik, jadi yang kita nak cerita ni ialah sampai kalau suami itu sampai tak boleh bagi nafkah sekurang-kurangnya 3 hari, maka isteri boleh minta fasakh. Ini dilakukan untuk memastikan suami benar-benar tidak mampu, kerana kemungkinan kesempitan tersebut hanya sementara dan akan hilang. Ada tempoh lah, bukan makna tak boleh bagi makan sehari terus fasakh kan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai seorang lelaki yang tidak mempunyai sesuatu untuk dinafkahkan kepada isterinya, hendaklah dipisahkan di antara mereka. Ini adalah arahan Nabi untuk dipisahkan. Maka di situ dalil yang digunakan oleh para fuqaha bahawasanya boleh fasahkan perkahwinan kalau sampai ke tahap nafkah gagal untuk diberikan. Apabila isteri redha untuk terus hidup bersama suaminya sekalipun susah, dia masih boleh meminta fasakh selepas itu. Ini kerana kesusahan yang berlaku ekoran ketidakmampuan suami memberikan nafkah berlaku setiap hari, sedangkan pada setiap hari ada hukum-hukumnya yang tersendiri. Satu, bukan senang jadi suami. Dalam bab ini dah kita bincang hari itu kan, suami yang wajib bagi nafkah kepada isteri. Kalau gagal yang macam ini, isteri boleh minta fasakh. Tapi yang bukan nak kata lah kan, dalam kehidupan moden kita yang dah terbalik kuang semua sekali ni, suami pun ada setengah tempat suami memang tak bagi nafkah apa melainkan hak batin saja, hak zahir semua isteri tanggung. Yang tu lebih daripada fasakh lagi sebenarnya isteri dia boleh buat. Tak ada lebih dah fasakh tu lah kan. Tapi atas dasar sedekah, atas dasar amal kebaikan, maka perjalanan perkahwinan itu mungkin diteruskan juga. Baik, walau bagaimanapun, isteri tidak harus meminta fasakh jika suami tidak mampu memberikan sebahagian daripada nafkah golongan fakir, seperti tidak mampu memberikan al-udum, yakni makanan yang dimakan bersama roti. Dia bagi roti kosong saja, tak ada cicah, tak ada dia punya margarin, tak ada dia punya jam. Kerana ia hanyalah sebagai penyempurna sahaja. Manusia boleh hidup tanpanya. Ibarat kata kalau orang kita, kalau suami dia cuma mampu beli beras saja, telur pun tak mampu. Telur mahal 48 duit kan, sebiji 5 kupang dah. Belum cah GST lagi. Telur pun mahal. Jadi kalau ada suami yang habis sesak, beras jadi ada. Beras pun habis orang bagi tu pidiah tahun bila kan, kalau ada kan. Jadi yang penting, kalau itu dia mampu dia bagi, maka isteri tak boleh untuk minta fasakh pasal dia masih dapat nafkah, walaupun hari-hari telan nasi kosong cicah ayat garam saja. Bolehlah nak buat macam mana. Garam tak apalah, boleh beli garam murah kan. Tapi kalau macam ni dia kira macam jam dan sebagainya. Kalau mana gagal bagikan aksesori, kuah pun tak ada, kuah gulai cerai pun tak ada, tambah lagi nak belikan bawal, nak belikan, tak ada. Yang itu bukan tidak menjadi sebab untuk isteri tu minta fasakh. Yang asas tu, yang penting makanan asas tu ada. Baik, begitu juga
Jika suami tidak mampu menyediakan khadam, yakni pembantu rumah, ini kerana khidmat pembantu rumah hanyalah sebagai penyempurna sahaja, sedangkan tanpanya seseorang boleh melaksanakan tugas hariannya sendiri. Ni hari itu kita bincang tajuk suami kena sediakan pembantu kepada isteri. Balik tepuk dahi hari tu kan. Tak sediakan. Baik, jika suami tidak mampu menyediakan semua nafkah yang sepatutnya diberikan oleh suami yang berada di tahap fakir, ketika itu isteri berhak meminta fasakh. Itu part yang kita sebutkan tadi. Baik, yang kelima, ni jenis nafkah yang kelima. Hari itu kita dah bincang usul kepada furuk, furuk kepada usul, suami kepada isteri, dan yang ni nafkah yang jenis yang terakhir, iaitu nafkah-nafkah lain. Di samping perkara yang disebutkan tadi, manusia juga bertanggungjawab memberikan nafkah-nafkah yang lain selain yang telah kita sebutkan berdasarkan kepada apa yang dimilikinya. Baik, jenis yang pertama dalam bab ni, nafkah kepada binatang. Baik, binatang terbahagi kepada 3 jenis seperti berikut. Pertama, binatang yang boleh dimakan. Kita bela binatang boleh makan, ayam, itik, burung puyuh, kan, arnab umpamanya. Yang kedua, binatang peliharaan yang tidak boleh dimakan. Bela kucing tak boleh makan. Atau jenis yang bela iguana tu kan, bewak hak sengap tu kan, karung, tu tak boleh makan. Ataupun bela apa, cicak tokek, mahal, dan tu tak boleh makan. Yang ketiga, binatang yang tidak dipelihara dan tidak boleh dimakan. Binatang tak, kalau dalam mazhab Syafi'i yang tak pelihara, kalau kita tak pelihara anjing kan, dan dia berkeliaran, boleh makan tak? Dalam mazhab Syafi'i tak boleh makan anjing tu. Jumhur ulama kata tak boleh. Baik, tengok kategori yang pertama, binatang yang boleh dimakan. Termasuk dalam jenis ini semua jenis binatang ternakan yang boleh dimakan, bahimatul an'am. Tuannya boleh memilih sama ada memberikannya makanan dan minuman bagi membolehkannya terus hidup, menyembelihnya untuk dimakan, menjualkannya, atau menghadiahkannya kepada orang lain. Jika dia tidak menyembelih dan tidak menjual atau menghadiahkannya kepada orang lain, dia hendaklah dipaksa supaya memberikan makanan dan minuman kepada binatang peliharaannya dengan kadar yang mencukupi bagi membolehkannya terus hidup. Jika tidak, dia hendaklah dipaksa supaya menjualnya. Jika dia masih berdegil, binatang itu hendaklah dirampas dan dijual. Ini tugas siapa? Ini tugas penguat kuasa. Kalau kita mengandaikan, membayangkan idealisme sebuah negara Islam, dia bukan sekadar menegakkan hukum kerak tangan pancung kepala, termasuk juga aspek yang ditegakkan ialah bentuk-bentuk penguatkuasaan yang seperti ini. Siapa nak pergi tengok benda tu? Pasal tu membentuk satu pasukan penguat kuasa, Hizbah, nak kena ada. Oh, panjang lagi perjalanan tu. Bukan kata esok lusa bentang-bentang boleh terus laksana. Baru jadi sebahagian orang undang-undang, itu pun bahagian jenayah sahaja. Belum lagi boleh nak diisytiharkan sebagai negara Islam tulen dan sebagainya. Banyak lagi tajuk nak buat ni. Dan kerana itu setiap orang bertanggungjawab untuk menyediakan ataupun membantu supaya benda ni boleh dilaksanakan. Jadi aspek dia senang je. Orang biasa duduk kat kampung, duduk kat tempat kita kan, belah kambing, belah ayam, belah apa semua, tengok dia tak bagi makan pun. Nak kata nak jual, dia tak jual. Dia biar macam tu. Datang tu boleh dimakan, nak kita sembelih, dia tak mau sembelih. Maka ketika itu, kalau atas dasar jiran tetangga kena nasihat. Itu termasuk dalam nasihat pasal apa? Kerana masih ada tanggungjawab untuk berlaku ihsan kepada binatang sekalipun. Apatah lagi binatang tu binatang yang dia bela. Tentulah dia kena bagi makan, kena bagi cukup, jaga rawatan dia, kena penyakit kuku mulut apa sebagainya kan. Itu kewajipan. Dan seandainya ada yang dapat tahu dia gagal atau dia tak mau nak bagi yang tu, tak mau bagi nafkah pada binatang, laporkan kepada pihak berkuasa. Pihak berkuasa boleh hantar pasukan penguatkuasa untuk paksa. Dia tak mau, kot dia ada masalah apa ke, boleh dirampas. Rampas dan dijual. Jual makan kedarah ke siapa? Pulang baliklah duit tu kat kawan tu. Kata-kata dia. Sekarang ni rampas tu bukan rampas ambil macam tu. Hak dia hilang. Rampas, jual untuk kemaslahatan binatang tu. Habis tu duit dapat. Duit dah dapat dikira macam GST ke, harta kerajaan.
Kan, duit tu pulang balik daripada kawan yang punya binatang tu. Banyak mana yang terjual, pulang balik duit tu kat dia. Itu dia benarnya. Baik, yang kedua, binatang peliharaan yang tidak boleh dimakan. Di antara binatang peliharaan yang tidak boleh dimakan ialah anjing yang digunakan untuk berburu dan tidak pelahap. Ini huraian tentang anjing kita bincang lama dah dulu ni. Dalam mazhab Syafi'i, anjing tidak boleh dimakan. Lain, kucing, helang. Kita helang tak timbul isu kot, tak belah kan. Tapi kalau Arab, kalau tuan-tuan tengok belah Qatar, belah Kuwait, belah Dubai tu, mereka belah helang. Memang helang tu lah sebahagian daripada mereka punya pet, mainan. Besar lah tu, satu kebanggaan. Kita tengok kalau ada komentari belah Doha, belah apa semua kan, itu memang kebanggaan mereka, belah helang. Tempat kita siapa nak belah helang? Habis tinggi belah burung hantu kan. Ada orang belah burung hantu? Ada. Belah burung hantu habuan, dia nak latih habuan tangkap tikus, jangan makan dia punya tanaman. Itu kira kreatif lah benda tu. Lebah, belah lebah ni dan sebagainya. Lebah ni memang kita belah tak makan kan, siapa makan lebah? Kita belah untuk ambil madu. Baik, pemiliknya mesti menjaga dan memberikan nafkah, makan dan minuman kepada binatang tersebut. Jika dia tidak memberikannya nafkah, dia mestikan menjualnya. Jika dia berdegil, owner tadi, tuan empunya, atau tidak ada pembeli, dia mestilah menyerahkan binatang tersebut kepada sesiapa yang boleh memanfaatkannya demi memelihara survivalnya, demi memelihara kehidupan binatang tu. Ada orang bela kucing banyak sangat kan, sampai tak boleh nak bagi makan, habis bau kucing merata. Bukan takat rumah dia bau kucing, kat rumah jiran bau kucing. Sahabat lah kalau kena macam tu, nak kata macam mana kan. Kalau sampai tak boleh nak bela, dia wajib untuk bebaskan. Tak kira dia bagi ke orang ke, dia nak jual ke, ataupun dia nak lepaskan. Kalau dia nak lepaskan benda kucing dan sebagainya tu, dia kena lepaskan di tempat yang tidak memudaratkan kucing tu. Lempak kucing tu letak dekat tepi lombong, apa dia nak makan, letak dekat tempat yang, tapi kalau letak banyak tu yang banyak sangat market tu kan, semua letak kat situ, penuh market dengan kucing. Itu kena pandai-pandai sendiri lah, Allah bagi akal kan. Baik, yang ketiga, binatang yang tidak dipelihara dan tidak boleh dimakan. Contoh binatang yang tidak dipelihara dan tidak boleh dimakan ialah anjing liar yang mengganggu ketenteraman dan binatang-binatang yang berbisa. Tak ada orang bela kan, bela ular. Adalah orang bela ular, dia pelik sikit lah. Bukan satu kebiasaan, ada beberapa orang sangat pun bela ular, bela kalajengking, apa lagi, bela rimau. Ada juga bela rimau. Bela rimau, patung rimau dah kan. Baik, anjing liar tu, maksud anjing liar tu, ada orang kata kalau anjing liar ni ada setengah-setengah tempat tu bagi kat game makan anjing ni, lega lah, pang tu tak bunyi lah. Nak marah pun tak boleh, dia pun tak haram makan anjing tu kan, cuma kesian badan. Baik, orang ramai tidak perlu memberikan makan dan minuman nafkah kepadanya. Atas nama nafkah tak perlu, tak ada kewajipan. Dia memang tak bertuan, dia memang bebas, dan siapa memang tak boleh makan dia. Dari sudut nama nafkah, maknanya untuk memberikan dia makan, maka ia tidak jadi satu keperluan, dia bukan suatu kewajipan. Ini kerana membunuhnya adalah tidak salah selagi keadaannya tidak berubah. Dalam bab itu tuan-tuan, termasuk di sini yang disebutkan ialah anjing liar yang memudaratkan, bawa penyakit anjing gila lah apa semua tu kan. Kalau itu sabit, tapi jangan dah setengah orang kita tak kira anjing tu orang bela boleh tembak macam apa. Kalau anjing belaan lain, pasal dia ada tuan dia, itu masuk kategori yang kedua tadi. Kalau yang bela tu orang bukan Islam, itu tanggungjawab dia atas dasar peraturan dan etika dia lah. Kalau orang Islam yang bela, ada etika dia juga, tapi nafkah dia kena bagi. Macam cerita bela anjing kan. Bela anjing ni hukum dia apa? Sebahagian besar ulama kata makruh. Makruh pasal dia mengurangkan pahala.
dan dia memang susah lah. Dan kalau nak bela juga atas keperluan dan sebagainya, melainkan yang bela atas dasar sebagai anjing pengawal. Dia ada lau ayam, dia bela tu ni kan, anjing tu perlu. Bahkan tengah tempat kambing pun anjing duk jaga, lembu-lembu belah seria kan anjing jaga kan. Itu antara benda yang diizinkan dia. Tapi kalau bela sebagai pet, sebagai bahan mainan bahan berguling, yang itu tak boleh lah, makruh. Sekurang-kurangnya makruh disebutkan. Tapi kalau anjing tu bertugas sebagai pengawal keselamatan dia dan sebagainya, maka itu termasuk dalam benda-benda yang dikecualikan. Tapi syarat dia kena bagi dia satu rumah yang asing lah untuk dia. Buat satu rumah yang asing supaya dia tak bergelumang sekali dalam rumah dan sebagainya. Untuk kita berhati-hati, terutamanya bagi mereka yang berpandangan anjing itu adalah najis. Kena hormatlah pandangan tu kan. Kalau yang kata tak najis sekalipun, kalau ada yang kata let's say lah pegang pandangan yang lain ke, tetap juga ada ketidakselesaan di situ, bulu terabuk merata. Jadi bagi anjing tu duduk tempat dia yang sendiri, rumah dia sendiri, dan bila dah bela, makna kewajipan untuk bagi nafkah kepada anjing tu ada. Nampak? Baik, itu yang ada tuan. Kalau yang tak bertuan ni tadi, dari sudut nak bagi makan, serupa juga macam kucing pun. Kalau ada kucing yang tak ada tuan dan sebagainya dan berkeliaran, tidak jadi kewajipan untuk dia atas nama nafkah. Maknanya untuk bagi bekal tak. Tapi atas dasar keinsanan, atas dasar rasa sebagai manusia kan, dah tahu dia bunyi, dia lapar dan sebagainya, sekala-sekala kita bagi makan. Itu bukan compulsory, itu atas dasar inisiatif sendiri. Maka yang tu mudah-mudahan dapat pahala. Tuan-tuan pun baca hadis riwayat Al-Bukhari tentang seorang, dia dua cerita dua hadis, satu tentang seorang lelaki, yang satu lagi tentang seorang pelacur yang sanggup untuk ayak minum, bagi minum kepada anjing yang dahaga. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang meriwayatkan hadis itu cerita, wa syakarallahu laha, Allah Ta'ala berterima kasih kepada wanita itu dan memasukkan dia ke dalam syurga. Pasal sebenarnya macam hadis-hadis yang seperti itu bukan nak highlightkan pelacur pun boleh masuk syurga. Dan memanglah dari sudut itu sebenarnya melacur itu satu dosa besar. Tapi bukan itu saja yang ditimbang dan dinilai di sisi Allah Ta'ala. Ada aspek lain yang juga ditimbang oleh Allah Ta'ala. Pasal satu Quran kata, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan amalnya, maksudnya amal kebaikan dia itu berat timbangannya, maka hidupannya diredai. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang ringan timbangan amalnya, maka tempat kembalinya ialah neraka hawiyah. Jadi pertimbangan tentang syurga dan neraka bukan hanya pada satu aspek. Kita lah nak cerita tentang hadis tersebut. Itu satu part. Yang keduanya ialah nak gambarkan anjing ni dengan tambah anjing yang terbiar. Anjing terbiar dia tak lawa. Sebenarnya mana ada orang tinggal anjing yang lawa-lawa ni, orang belah kan. Dengan lidah terjelir, dengan apa semua. Hanya orang yang ada nilai yang sangat tinggi dalam jiwa dia. Orang yang macam tu saja sanggup dia boleh ambil dengan kasut dia, pergi ambil air bagi minum. Orang yang ada nurani dalam jiwa dia tu, cahaya dalam diri dia. Maka itu kemuliaan. Maka mudah-mudahan itu yang menjadi sebab dia dimasukkan ke syurga oleh Allah Ta'ala. Pasal dengan jiwa yang begitu, maknanya insya-Allah ada perkara-perkara lain dalam hidup dia tu yang baik dengan Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini yang kita cerita adalah hukum fiqh ini dari sudut hukum wajib ke tak wajib. Tapi kalau kita nak bagi minum, even kalau nak bagi makan kepada anjing sekalipun, bukan satu dosa, bahkan itu satu kemuliaan. Kalau anjing pun dapat pahala, kita bagi makan pun dapat pahala, kucing pun lebih lagi, apatah lagi kalau bagi kepada manusia, orang yang susah kan. Baik, tengok dalil. Tadi dah kita cerita hukum, kita cerita dalil pula. Selalu dalam kitab lain dalil dulu. Tengok dalil wajib memberikan nafkah kepada binatang yang dimakan dan binatang peliharaan. Ini untuk kategori yang pertama dan yang kedua. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalat imra'atun nara fi hirratin rabatatha fala hiya at'amatha wala hiya arsalatha ta'kulu min khashashil ardi hatta matat hazla.
seorang perempuan telah masuk neraka kerana seekor kucing yang diikatnya. Dia tidak memberikannya makan, dia juga tidak melepaskan kucing itu untuk makan daripada haiwan yang ada di atas muka bumi, sehinggalah kucing itu mati kerana terlalu lemah dan lapar. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Babul Muqasah, Kitabul Muqasah, bab kelebihan memberi minum. Juga diriwayatkan oleh Al-Haq, oleh Muslim dalam Kitabul Khair, kitab kebaikan, hubungan dan adab-adab, bab haram menyeksa kucing dan sebagainya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Jadi kucing adalah contoh binatang peliharaan, sama ada ia boleh dimakan ataupun tidak. Walau bagaimanapun binatang yang tidak dipelihara seperti 5 jenis binatang perosak seperti yang disebutkan di dalam hadis terkeluar daripada hukum di atas. Baik, cerita hadis tadi ni ialah seorang perempuan yang dimasukkan ke neraka oleh Allah Ta'ala. Bila dikatakan masuk neraka oleh Allah Ta'ala, hadis ni jelaskan pasal apa dia masuk neraka. Dia cerita masuk nas Quran ataupun hadis, bila sebut masuk neraka, ada bentuk masuk neraka atas kesalahan umum, keseluruhan hidup dia. Macam tadi kita katakan, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan timbangan amalnya, maka tempat kembalinya neraka. Itu timbangan keseluruhan. Tapi ada nas yang sebut orang-orang tertentu ini atas kesalahan tertentu dia masuk neraka. Ada yang masalakakum fi saqar lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu ditarik masuk neraka saqar? Jawapan ahli neraka, kami dulu tak mendirikan solat. Maka tak mendirikan solat menyebabkan masuk neraka. Allah Ta'ala sebutkan tentang dosa apa lagi? Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang-orang yang makan harta anak yatim secara tidak benar, secara zalim, hanya saja yang dimakan itu ialah api neraka. Dah makan api neraka, duduk dalam neraka lah kan. Jadi itu kesalahan spesifik. Makan harta anak yatim, tempat dia neraka. Dalam hadis ini Nabi SAW ceritakan perempuan ni masuk neraka atas satu kesalahan spesifik, iaitu dia atas sebab kucing. Apa kenangan kucing itu? Kucing itu dia tambat dan dia tak bagi makan. Kita boleh andaikan dia tambat buah tengkok situ, dia buah tali kan, terikat, tak boleh pergi mana. Sama juga kalau kucing tu letak dalam sangkang dia, lepas tu kita biar macam tu, kita pun cabut tinggal seminggu tak balik rumah. Kucing tu dalam sangkak tu, bukan nak keluar. Dalam sangkak, pintu tu pula tak boleh buka, dia sangkuk. Bukan kucing, bukan orang, dia boleh seluk tarik balik, ambil kunci apa, tak boleh kan. Jaga baik-baik. Maka Nabi sebut dalam kes ini secara spesifik, wanita ini masuk neraka pasal seekor kucing yang dia tambat dan dia tak bagi makan. Dah tak mau bagi makan, Nabi kata tak mau pula dia lepaskan kucing tu pergi cari makan sendiri. Nampak? Maknanya dia boleh bagi pilihan. Kalau dia tak mau bagi makan, patut dia lepaskan kucing tu pergi cari makan sendiri. Tapi bila dia dua-dua dia tak buat, menyebabkan kucing itu mati kebuluran, maka wanita tadi dimasukkan ke dalam neraka. Maka para fuqaha jadikan hadis yang seperti ini sebagai suatu sandaran dan dalil bahawasanya binatang ternakan sama ada yang tak boleh makan ataupun yang boleh dimakan, kena bagi nafkah kat dia, kena bagi makan. Yang tu. Baik, dan terkeluar daripada hukum ini 5 jenis binatang yang Nabi perintahkan untuk dia dibunuh. Kalau belum binatang ni tak jadi. Baik, hadis tersebut, hadis tentang binatang ni ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun fawasiqu yuqtalna fil hilli wal haram, al hayyatu wal ghurabu al abqa'u aw al ghurabu al abqa' wal fa'ratu wal kalbul aquru wal hudayya. 5 jenis binatang yang merupakan binatang perosak, yang menyakitkan, yang menyakiti. Ia boleh dibunuh sama ada di tanah halal atau tanah haram. Nak gambarkan binatang ni memang nak kena bunuh, tak dekat tanah haram pun boleh bunuh. Dan tuan-tuan nak kena tahu, tanah haram ni maksudnya kota Makkah dan kota Madinah.
Kota Mekah dengan sempadan dia, Madinah pun ada sempadan dia. Dalam dua tempat ni tak boleh membunuh. Bukan kata bunuh orang, bunuh binatang pun tak boleh. Sampaikan ulama khilaf, jenis binatang Arab ni kan suka tangkap dob. Binatang biawak pada pasyak tu. Biawak pada pasyak ni lari laju. Memang nak kena sprint. Orang nak ligan dia. Kalau bila biawak kita memang long distance punya larian. Slow ya kan. Tak dan lintas jalan kena selera. Itu biawak parit, biawak ayak. Biawak padang pasyak ni kat Mekah tu banyak. Maka ulama sebenarnya berbeza pandangan. Bolehkah tangkap dob dan bunuh dia di tanah haram? Sebenarnya ada khilaf di situ. Kita sebut dulu kot benda tu. Sebagai ulama tak bagi, atas dasar tak boleh membunuh di tanah haram. Nak buat keluar. Wallahu a'lam. Benda makan dia tu itu masalahnya. Dob itu sendiri pasal dari sudut yang kata boleh, dia benda makan serupa macam ayam apa semua. Bagi yang kata tak boleh tu, apa hujah dia bagi tak? Tak ingat pasal dia bukan satu yang, dia bukan sebenarnya macam ayam, kambing. Dia ni kira spesies eksotik jugalah. Bukan semua orang makan tak. Arab pun bukan semua yang makan. Suara-suara macam tu tak lalu pun dah terbongkang. Ini biawak apa ni? Memang biawak lah. Biawak dah. Yang tu ada perbezaan lain. Baik. Apa binatang yang tak yang tetap binatang perosak yang boleh dibunuh? Boleh dibunuh sama ada tanah halal ataupun tanah haram. Yang pertama ialah ular. Yang kedua gagak yang ada warna putih di belakang, dipanggil al-ghurabul abqa. Gagak ada warna putih di belakang dan perutnya. Para ulama bahas tentang perkataan al-ghurabul abqa ni. Adakah dia spesies semua jenis gagak ataupun gagak yang tertentu? Maka sebilangan fuqaha ataupun kalau kita ambil kira pengarang kitab kita ni dalam mazhab Syafi'i, dia spesifikkan pasal ada sifat pada gagak tu yang ditetapkan. Nabi tak sebut gagak saja. Nabi kata al-ghurabul abqa. Perkataan abqa itu refer kepada ada bulu putih pada perut dan belakang. Ada jumpa tempat kita, tak biasa tengok pun. Tak biasa tengok benda tu. Mungkin tanah haram ada kot benda tu, wallahu alam. Kita pun bukan bahagian veterina, tanya doktor tak mai. Kalau dia ada kan. Tikus, al-fa'rah ni tikus. Maka tikus tu hendaklah dibunuh. Dan al-kalbul aqur, yakni anjing garang, yakni anjing yang mencederakan orang. Maknanya anjing yang tak boleh diasuh dia. Yang tu. Wal hudayya ni ialah khelang. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab kepungan dan balasan memburu, bab binatang yang dibunuh oleh orang yang berihram. Dalam kitab Sahih Muslim dalam kitab haji, bab binatang yang sunat dibunuh oleh orang yang berihram dan lainnya. Maknanya kan kita belajar tentang orang buat haji ataupun umrah, orang yang dalam ihram, antara larangan ialah membunuh binatang kan. Dia dilarang membunuh binatang, dikecualikan oleh para fuqaha bunuh binatang-binatang ni. Dia boleh bunuh. Boleh bunuh ketika dalam ihram, boleh bunuh ketika tak ihram, boleh bunuh ketika dalam tanah haram, tanah Mekah, boleh juga dibunuh luar kota Mekah. Ini 5 spesies dipanggil fawasiq, binatang yang menyakitkan. Baik, yang berikutnya tadi nafkah kepada binatang. Yang berikutnya ialah nafkah kepada pokok dan tanaman. Maksud memberikan nafkah kepada pokok dan tanaman ialah menyiram dan menjaganya. Hak tu pun masuk lah. Masuk tuan-tuan. Pasal kita hidup ni bukan hidup kita seorang. Kita hidup ni bersama dan kita alam seluruhnya kan, alam sekitar. Tetap ada tanggungjawab kita untuk berlaku ihsan. Berlaku ihsan kepada seluruh alam. Kalau dengan binatang kena jaga, dengan pokok pun kita kena jaga ihsan, apatah lagi dengan manusia. Baik, jika tuannya tidak mahu menebangnya untuk membangunkan tanah atau sebagainya, dia hendaklah menyiram dan menjaga pokok atau tanaman tersebut. Ini kerana kecuaian menjaganya dianggap mensia-siakan harta benda tanpa sebab-sebab yang dibenarkan oleh syarak.
Ini pokok yang jenis boleh kena siram lah. Pokok yang kita memang nak kena siram. Kalau pokok hak gambar apa, pandaikan bujang lapuk sudin pergi siram tu tak payahlah. Pokok dah besar macam tu nak siram apa, tu tak termasuk. Tapi ini pokok yang perlukan kepada penjagaan. Kalau dia tak memberi manfaat, dia kena jaga. Jika pokok-pokok atau tanaman tersebut ditebang untuk diambil faedah daripadanya atau untuk membangunkan tanahnya dan sebagainya, ia dibenarkan kerana tujuan tersebut dibenarkan oleh syarak. Makna kata, tak, kalau saja-saja tebang pokok untuk memusnahkan, itu tidak dibenarkan syarak. Nampak? Ujung tu itu jelaskan. Tebang untuk dimanfaatkan, ambil manfaat daripada pokok ataupun membangunkan tanah, selama mana dia dalam lingkungan tidak memudaratkan alam, yang tu dibenarkan. Tapi kalau saja-saja pergi tebang, saja-saja pergi bakar benda yang tak ada manfaat apa, yang mana mengekalkan itu tidak mendatangkan mudarat, maka itu satu benda yang sebenarnya dilarang. Dan cuba tengok bagaimana Nabi SAW dalam suasana perang sekalipun, antara benda yang Nabi larang ialah bunuh orang tua, bunuh kanak-kanak dan wanita, bunuh ahli ibadat yang berada di dalam rumah ibadat masing-masing, membakar dan memotong tumbuhan. Benda yang Nabi larang ketika tengah perang. Itu beza disiplin tentera Islam. Bila berperang dia tidak memusnahkan. Kalau kita baca sejarah Hulagu Khan, tentera Mongolia tu, tentera Tatar, dia masuk mana pun dia bakar. Mana tempat dia pergi pun dia musnahkan. Pasal tu bumi Baghdad, bumi Damsyik, pernah ada ratus ribu manusia yang terbunuh. Pernah ada ribuan, puluh ribu bangunan yang terbakar. Berapa juta jilid kitab yang dilempar ke dalam sungai Furat. Kerana yang masuk itu, yang menjarah itu ialah bangsa yang tidak bertamadun, tak ada ikatan agama. Itu bangsa Tatar tu, dan jenis Khan-Khan tu. Bila mai, tapi berbeza dengan Islam. Dalam suasana perang pun ada kawalan, ada disiplin, apatah lagi kalau dalam suasana aman dan damai. Itu untungnya Islam, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pasal menjadikan kita sebagai seorang Muslim. Wallahu ta'ala alam. Habis kita tajuk ni. Silakan tuan-tuan, kau ada apa-apa nak bincang. Tak ada apa dah. Baik, jadi insyaAllah dalam pertemuan akan datang kita akan bincang tajuk yang tak kurang penting. Baru ni saya mesyuarat panel syariah akidah satu jawatan kuasa fatwa. Kita bincang tajuk hadanah ni. Tajuk apa? Penjagaan anak apabila salah seorang daripada ibu bapanya memeluk Islam, yang seorang lagi kekal dengan agama asal. Tajuk tu pun panjang nak bahas. InsyaAllah tu kita bincang nanti bila sampai tajuk ni. Kuliah akan datang kita akan masuk sekali tajuk tu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.